Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan komitmen negara Brunei Darussalam untuk mengukuhkan lagi hubungan penting dengan Republik Filipina. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri Majlis Persantapan Negara bagi meraihkan Presiden Republik Filipina dan isteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan komitmen negara Brunei Darussalam untuk mengukuhkan lagi hubungan penting dengan Republik Filipina bagi melindungi dan memelihara aspirasi bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada Majlis Persantapan Negara bagi meraihkan Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos serta rombongan yang dalam rangka lawatan negara selama 2 hari ke negara ini. Majlis berlangsung semalam di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam mula-mula berkenan berangkat mengalu-alukan Tuan Yang Terutama dan isteri. Berangkat sama ke Majlis Persantapan Negara ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir rombongan Republik Filipina. Oh wow. Yeah, it's a token of your visit here and the flower also. Oh, that's so sweet. Thank you. Hope you like it. Sweet, thank you. Wood, Nara wood. It's in Especially yes. yeah. Of course, nothing like what you gave. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, hubungan berkekalan yang dinikmati benar-benar mencerminkan sejarah dan pencapaian bersama berasaskan dan dibina semasa mendiang Presiden Marcos Sr. Since then, our countries have cooperated closely in education, health, and people-to-people exchanges. Brunei Darussalam is committed
to further strengthen these important relations, to protect and safeguard our common aspirations. Therefore, I'm pleased that the documents signed during your visits, Mr. President, will further contribute to our country's continued growth and development. These agreements pave the way for cooperation in the maritime, agriculture, and tourism sectors, which will bring significant benefits for both our nations. Titah baginda, negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina mengukuhkan kerjasama rapat ke atas inisiatif SAP serantau, terutama BIM IAGA, mewujudkan perkongsian bermanfaat dalam bidang tenaga, pertanian, perikanan dan isu-isu alam sekitar. In addition, we are also working closely with ASEAN to ensure its centrality remains relevant in the region. Therefore, I look forward to continuing our work to advance ASEAN's community building efforts in promoting regional peace, security, and development. Tuan Yang Terutama dalam ucapannya menyifatkan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam adalah sangat penting. We are now presently faced by many global challenges for which Brunei and the Philippines have very many common interests. And so it is important that we continue to work together on a bilateral basis, also together with ASEAN, with BIM IAGA, in all of these methods by which we can plan together for our own communities, but also for the peace and the stability of the region, and not only for Asia, but for the Indo-Pacific as well. It is important that those partnerships now be brought back into the modern world, and I think that I look forward for this state visit to once more give an added impetus and warmth and inspiration to the relationship between our two countries. Menurut Tuan Yang Terutama lagi, penandatanganan beberapa memorandum persefahaman dalam pelbagai sektor merupakan langkah penting bagi perkongsian antara kedua-dua negara. All of these, I believe, will now be again a birth of new time together for Brunei and the Philippines. And as we forge our way ahead, I am very happy to know that Brunei, Darussalam, and the royal family and the Sultan are with us and by our side. And it gives us a very optimistic view of the future. Republik Filipina dan negara Brunei Darussalam berkongsi hubungan yang dibina atas semangat kebersamaan serta komitmen terhadap pertumbuhan serantau. Presiden Republik Filipina menyatakan perkara tersebut dalam ucap tamanya semasa Forum Perniagaan Republik Filipina yang berlangsung pagi tadi. Menurut Tuan Yang Terutama, Ferdinand R. Marcos Jr. mengukuhkan kerjasama pertanian dan ekonomi menjadi tujuan penandatanganan dua memorandum persefahaman MOU antara Republik Filipina dan negara Brunei Darussalam.
decades of diplomatic relations between the Philippines and Brunei Darussalam. A testament. MOU antaranya mewujudkan perkongsian untuk pertanian dan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana bagi meningkatkan integrasi ekonomi, menggalakkan amalan perniagaan pertanian yang mampan dan memupuk model perniagaan inklusif dalam rantau ASEAN. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Presiden Republik Filipina Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr. dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos serta rombongan berlepas meninggalkan Bandar Sri Begawan petang tadi selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke negara ini. Semasa lawatan negara, Tuan Yang Terutama mengadakan majlis perjumpaan 2 hala bersama Kebawah Duli Yang Mahammulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. 212 orang pelajar dari sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta seluruh negara menerima anugerah dalam Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang tahun 2023 bagi pelajar-pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan GCE A-Level, GCE O-Level dan penilaian sekolah rendah PSR. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian sijil dan hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Acara antara lain bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik, khususnya dalam peperiksaan awam. My biggest motivation is the words I receive from my parents, especially my mother. The work hard now, enjoy later mindset that she always included in her motivational speeches lingers in my mind every now and then. You have to start really early and be consistent with studying. And I'm really motivated by my parents. I want to make them proud. Mengakalkan sikap positif iaitu penting bagi keseimbangan kehidupan dan juga belajar yang positif. Oleh itu, ia membolehkan saya untuk memberi tumpuhan. First of all, dengarlah nasihat ibu bapa kamu, sembahyang 5 waktu, dan sebelum menghadapi peperiksaan itu, kamu boleh sembahyang sunat hajat. Kalau macam ada segala failure apa, jangan putus asa. Yang penting tetap belajar bersungguh-sungguh. Negara Brunei Darussalam akan beralih dari fasa peralihan monsun ke monsun barat daya yang dijangka akan bermula pada bulan Jun 2024 dan dijangka berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera di negara ini pada kebiasaannya agak stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa monsun peralihan. Keadaan angin secara amnya akan bertiup dari arah barat daya semasa tempoh ini.
Monsun Barat Daya juga sinonim dengan musim pembentukan sistem ribut tropika dan taufan di kawasan barat laut Lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan. Jika ia berlaku, keadaan cuaca negara boleh dipengaruhi dengan kehadiran sistem ribut tropika atau taufan. Namun ia tertakluk pada intensiti serta jarak lokasi sistem berkenaan daripada kawasan negara. Kesan pengaruh dari sistem ribut tropika atau taufan yang berdekatan dengan rantau ini boleh menyebabkan pembentukan fenomena garis badai yang akan menjadikan negara mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan ribut petir beserta angin kencang sekali-sekala. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh didapati melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau menghubungi talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman Facebook, Instagram dan Telegram. Laporan perkembangan bakal jemaah haji negara sepanjang berada di Madinah. Bakal haji negara yang mengikuti pakej syarikat Strait Central Agency SCA meneruskan ziarah sekitar kota Madinah. Masjid Quba antara yang menjadi tumpuan ziarah. Masjid Quba terletak 3 km dari Masjid Nabawi dan sentiasa dikunjungi oleh jemaah haji atau umrah. Selepas ziarah Masjid Quba, rombongan berkunjung ke ladang kurma dan makam syuhada Uhud. Aktiviti ziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah membuka lagi minda jemaah akan kebesaran pengorbanan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam menyebarkan syiar Islam. Kami berziarah ke Bukit Uhud dan makam Sayyidina Hamzah dan seterusnya melawat kota Madinah. Memang each time aku datang memang terharulah sebabnya dikenangkan lagi pengorbanan jasa-jasa Nabi untuk agama Islam dan juga umat Islam seluruhnya. Sana kita taruh juga melihat keadaan di sana dan kita merasakan macam mana pengorbanan para syuhada ini untuk menyampaikan Islam ini sampai kepada kita pada hari ini. Raudah atau Taman Raudah merupakan tempat yang perlu diziarahi apabila berada di Masjid Nabawi. Seperti syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan haji yang lain, At-Taqwa Travel Tours juga mengadakan pelbagai aktiviti dengan membawa bakal haji menziarahi Raudah. Lawatan ke Raudah diadakan secara berasingan tertakluk kepada tempahan melalui e-Hajj atau aplikasi nusuk. Ketika berada di Raudah, disunatkan untuk memperbanyakkan ibadat dan berdoa yang merupakan antara tempat-tempat yang dimakbulkan doa. Para pencari pekerjaan tempatan berpeluang mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan-perkhidmatan dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Pusat Pekerjaan Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia semasa Hari Terbuka 2024 di pusat berkenaan. Aktiviti selama sehari itu berlangsung di pusat berkenaan di Jalan Perindustrian Kampung Beribi. Menerusi hari terbuka tersebut, para pengunjung juga berpeluang untuk berinteraksi dengan para kaki tangan pusat dalam mengetahui mengenai program-program yang disediakan. Melalui sesi perkongsian para pencari kerja bersama para pakar industri dan pembimbing kerjaya, dihasrat dapat mengembangkan rangkaian kerjaya di samping mendapatkan tips-tips menarik dan eksklusif mencari kerja. Dapat mempelajari tips-tips interview dengan lebih berkesan, efektif, meningkatkan cara penulisan CV, meningkatkan kemahiran dalam dorang punya market diri itulah.
Sebanyak 54 pain darah berjaya dikumpulkan dalam kempen derma darah yang diungkayakan oleh UBD Corporation Sendirian Berhad. Kempen berlangsung di Dekor University Brunei Darussalam. Diadakan sebanyak 4 kali setahun, kempen merupakan salah satu acara tahunan dan tanggungjawab sosial syarikat UBD Corporation. Alhamdulillah sambutan di sini menggalakkan. Kami membukakan blood donation ini untuk public sama students and tenants yang ada di UBD di Universiti Brunei Darussalam. Ini kali ke-6 saya berdarah di sini. Harapan saya semoga ramai lagi lah orang-orang mau berdarah untuk save nyawa orang lah. Selalu masa ini kan darah yang rendah kan paling rendah paling 0+ lah. Jangan takut untuk berdarah karena darah ini kesehatan kita ini juga. Sementara itu, 17 pain darah berjaya berhasil dikumpulkan dalam kempen derma darah di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Kempen merupakan aktiviti tahunan tabung darah makmal hospital berkenaan yang bertujuan membantu menambah bekalan stok darah. Manfaat untuk menderma darah ini ia adalah merupakan satu amalan yang mulia, yang murni, kerana ia dengan menderma darah ini kita sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Orang ramai, terutamanya belia-belia yang masa ini belum lagi ikut menderma, datanglah untuk beramai-ramai menderma, karena menderma ini akan dapat membantu orang yang sakit yang memerlukan menderma darah. Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan esok 30 Mei dan Sabtu 8 Jun 2024. Latihan bermula pukul 7.30 malam hingga 6 pagi. Latihan dijalankan bermula dari Jalan Pelumpung Muara, Lebuh Raya Jalan Muara, Lebuh Raya Muara Tutong, Lebuh Raya Rimba, Jalan Rakyat Jati Rimba, Jalan Tunku dan berakhir di Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Orang ramai yang tinggal berdekatan kawasan tersebut diingatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.